السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah berikan dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu yang mulia pada malam ni. Dan insya-Allah sambungan kita daripada perbandingan agama ataupun pelajaran mengenai agama-agama yang ada di dunia, yang mana malam ni insya-Allah kita akan masuk perbahasan kepada agama yang seterusnya daripada bab yang ke-10, iaitu agama Sikh ataupun dalam bahasa Arab As-Sikhiyah, ataupun kita panggil Sing ataupun Sikh lah istilah yang kita selalu guna. Okay. Jadi untuk perbahasan agama Sikh ni, dia tak panjang macam perbahasan agama-agama sebelum ni. Dia hanya memfokuskan kepada pengasas agama tersebut, iaitu yang dinamakan dengan nama Guru Nanak. Itu nama dia punya pengasas dia. Nama dia Guru Nanak. Okay. Dan perbahasan tentang dakwaan yang mengatakan ajaran itu ialah ada hubung kait dengan Islam, dan ada yang mengatakan Guru Nanak ni ialah seorang Muslim. Okay. Cuma pada malam ni kita nak bahas dulu sebagai permulaannya tentang bagaimana timbul dan keluarnya agama ataupun ajaran Sikh ni. Okay. Jadi kita tengok apa yang disebutkan oleh penulis. Apa yang dia sebut sini, saya baca sikit. Dia kata, selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir, maka sudah tidak ada lagi nabi-nabi lain yang diutuskan. Selepas agama Islam dibangkitkan semula pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia berkembang pantas sehingga tersebar ke Asia Selatan. Maknanya perkembangan agama Islam itu pantas, cepat. Islam mula masuk ke anak benua India pada tahun 711 Masihi. Permulaan masuknya dakwah Islam ke bahagian benua India. Benua India ni bukan negara India sahaja. Benua India ni termasuklah Pakistan dan juga Punjab pada waktu tu. Yang mana kau tengok asal Sikh ni bermula di situ. Okay. Iaitu pada sekitar tahun 711 Masihi, melalui serangan-serangan orang Arab yang dipimpin oleh Muhammad ibnu Qasim terhadap wilayah yang bernama Sind. Jadi bermula datangnya, orang kata apa, Islam ke benua India ni ialah dengan sebab berlakunya peperangan yang diketuai oleh seorang orang Arab ni, iaitu Muhammad ibnu Qasim. Ini ialah bacaan penulis ataupun orang kata apa, dapatan penulis. Okay. Tapi kalau kita tengok sebahagian pengkaji mengatakan Islam itu sampai ke benua India bermula pada zaman sahabat. Bermula pada zaman sahabat. Sebab tu kalau kita tengok di kawasan di utara India ni, dekat dengan Punjab ni, utara ke selatan saya tak pastilah. Okay, cuma kawasan tu dekat dengan Punjab. Dia ada satu kampung nama dia Panchghor. Panchghor ni maksudnya 5 kubur sahabat, iaitu sahabat Nabi.
Tapi itu hanyalah dakwaan lah. Itu hanyalah dakwaan. Jadi para pengkaji menyebutkan benua India ni antara benua yang awal menerima seruan Islam. Lagipun dari segi orang kata apa, kedudukan benua India tu pun dia dekat dengan semenanjung tanah Arab. Cuma yang dia fokus ini ialah bermula daripada Muhammad bin Qasim yang masuk ke wilayah Sind. Namun pemukiman dan pemerintahan Islam mula bertapak pada abad yang ke-10 Masihi oleh orang-orang Ghazaravid, iaitu orang-orang yang berada di Asia Tengah. Bermula naiknya pemerintahan dengan raja-raja dia daripada kalangan Muslim ialah pada sekitar 10 kurun ke-10 Masihi. Dia lagi awal berbanding kita di tanah Melayu Nusantara ni. Mengikut rekod tanah Melayu Nusantara pada kurun yang paling awal, kurun ke-12 ataupun 13. Yang dikatakan 12 dan 13 tu mulanya masuk ke Terengganu. Dan ada sebahagian mengatakan bermulanya datang Islam ke tanah Melayu ni ialah pada kurun ke-15, tahun 1500, iaitu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka pada waktu tu. Okey, jadi mereka lebih awal. Apa yang dia sebut sini? Orang-orang Ghazaravid itu yang mendirikan ibu kotanya di Lahore di Pakistan pada tahun 1021 Masihi. Bermula pada saat itu, pemerintahan dan kebudayaan Islam berkembang pesat di India dan mencapai puncaknya pada masa pemerintahan dinasti Mughal tahun 1526 hingga 1857. Jadi kita akan tengok kemuncak klimaks kepada pemerintahan Islam naik di India ni ialah dinasti Mughal ataupun sebahagian panggil dengan dinasti Mogul. Itu permulaan ataupun orang kata apa, kemuncak cerita orang kenal India dengan Islam. Yang mana kita tengok di dalam dinasti itu, yang kita akan tengok raja-raja antaranya Shah Jahan yang buat Taj Mahal, dan selain pada itulah mula naiknya Islam pada waktu tu. Agama Islam banyak mencorak gaya hidup masyarakat India beragama. Dalam budaya yang bercampur antara penganut Islam dan Hindu, lahirnya di tengah-tengah masyarakat India seorang agamawan yang berpengaruh yang bernama Kabir. Ini dia nak cerita titik permulaan keluarnya Sikh ni. Satu orang agamawan nama dia Kabir. Dia ni dikatakan hidup sekitar 1440 hingga 1518 Masihi. Kabir asalnya ialah seorang yang berketurunan Hindu dan dilahirkan daripada kasta Brahmin, maknanya kasta yang paling atas dalam kasta-kasta yang dalam agama Hindu. Namun dikatakan pada awal kelahirannya, ibunya terpaksa meninggalkannya. Menurut beberapa jalan penceritaan, bahawa beliau sudah dihanyutkan oleh ibunya ke sungai dengan sebuah bakul. Akhirnya beliau diselamatkan oleh sebuah keluarga Muslim. Keluarga itu kemudian mengambilnya sebagai anak angkat. Kabir membesar dengan mendalami agama Islam dan agama Hindu. Namun, beliau lebih cenderung bagi mendalami agama Hindu Bhakti ataupun nama lainnya ialah Hindu Muda yang dibawa oleh Ramanan, tokoh sebelumnya. Jadi, mengikut penceritaannya lah. Ini seperti mana yang disebutkan oleh Dr. Hok Rahmat ni daripada Indonesia. Dia tulis satu buku daripada Adam sampai kepada Muhammad, sebuah kajian tentang agama-agama. Dia kata Kabir yang dikatakan seorang agamawan ni, dia ni ialah satu orang yang dihanyutkan oleh ibunya dan akhirnya diambil oleh keluarga Muslim, tapi kecenderungan dia ialah kepada Hindu. Selepas beliau dewasa, beliau giat mempelajari agama Hindu Bhakti yang dibawa oleh Ramanan. Beliau berjaya membentuk komunitinya sendiri yang dipanggil sebagai Gerakan Kabir Pantis. Dalam ajarannya, banyak berbicara soal keharmonian kesemua agama dan membawa fahaman kesamarataan agama. Walaupun dia ni Hindu, tapi dia punya poin ialah dia lebih kepada kita sebut hari ini pluralisme agama, iaitu menyamaratakan agama. Dan semua agama ini ialah agama yang perlu hidup dalam keadaan harmoni. Bukan nak bahas agama aku paling betul, agama kamu tak betul. Bukan itu. Itu yang dibawa oleh Kabir ni.
Beliau mendakwa semua agama mengandungi kebenaran dan hanya terdapat satu Tuhan sahaja. Menurut beliau, Tuhan yang esa itu boleh dikenali dengan pelbagai nama, sama ada Allah, Rama, Brahma ataupun Krishna. Jadi ini esen ataupun intipati kepada pluralism agama. Semua rumah ibadat sama ada masjid dan kuil adalah sama sahaja dari sudut kesuciannya. Berdasarkan ajaran ini, maka ada golongan yang melihat kabir sebagai perintis kepada ajaran Sikhism ataupun Sikh inilah. Selepas idea kabir tersebar, maka lahirlah pengasas sebenar agama Sikh pada tahun 1469, iaitu seorang yang bernama dengan Guru Nanak. Jadi itu dia punya cerita ringkas tentang macam mana keluarnya agama Sikh ni. Daripada satu orang nama dia Kabir, lepas pada tu dibawa saki-baki ataupun peninggalan ajaran yang mengandungi pluralism tu oleh seorang lelaki nama dia Guru Nanak. Sekarang ni nak cerita tentang Guru Nanak pula. Guru Nanak, riwayat hidupnya yang lengkap ada dalam sebuah buku yang dikenali sebagai Janam Sakhis, yang bermaksud kisah-kisah kehidupan. Guru Nanak dilahirkan di Lahore, ibu kota wilayah Punjab, pada 15 April 1469. Desa tersebut sekarang dikenali sebagai Nankana Sahib, yang bermaksud desa tempat kelahiran Nanak. Dari sudut kacamata Hinduism, ibu bapa Nanak adalah kelahiran daripada kasta kesatria. Jadi Guru Nanak ni pun ialah datang daripada orang yang beragama Hindu, keluarga beragama Hindu daripada kasta yang atas. Diceritakan bahawa Nanak adalah seorang yang cerdas. Pada umur yang muda, pada usia sekitar 15 tahun, beliau sudah mulai berbicara tentang Tuhan. Beliau boleh bersyarah dengan lancar dan dikagumi oleh orang-orang yang mendengarnya. Pada usia 7 tahun, beliau diserahkan kepada seorang guru desa untuk belajar membaca dan mengira. Selepas itu beliau diserahkan kepada seorang Maulawi yang berada di desa untuk belajar bahasa Parsi dan bahasa Arab. Maulawi ini ialah orang-orang yang datang pada Parsi, gelaran-gelaran ahli agama. Gelaran ahli agama, mereka ni Islam, cuma mereka ni bangsa dia orang ialah bangsa Parsi. Di samping itu, menurut hikayat, beliau juga telah mempelajari Al-Quran dan sastra Arab, ataupun dikenali juga dengan sastra Islam. Gurunya adalah Sayyid Hasan, seorang guru sufi pada waktu itu. Jadi dia melalui, orang kata apa, fasa-fasa bertemu dengan macam-macam jenis orang agama, sehingga menyebabkan dia masuk dalam semua agama-agama dan dia belajar daripada guru-guru tersebut. Kemudian beliau dikirim pula kepada seorang Brahmin bagi mempelajari kitab-kitab Veda dan sastra. Selepas agak mahir dalam bahasa Parsi, beliau meninggalkan sekolah itu dan mula bergaul dengan orang-orang agama. Beliau diajar bahasa Parsi dan kesusastraan Islam oleh Ruknuddin. Ini salah seorang guru dia, nama dia Ruknuddin. Rukun Uddin sebahagian sebut. Daripada pengetahuan bahasa Parsi ini, sejumlah syair ditulis dalam bahasa tersebut dan terdapat dalam Adi Ghran, iaitu salah satu daripada kitab suci agama Sikh. Maknanya kesan dia belajar bahasa Arab, bahasa Parsi, dia jumpa macam-macam guru, bermula pada guru Hindu, lepas tu guru Maulavi ni. Maulavi ni kalau kita tengok, mereka ni lebih cenderung kepada Syiah Ismailiyah sebenarnya. Mereka ialah golongan Syiah, tapi bukan Syiah yang ekstrim, yang caci maki sahabat tu menjadi, orang kata apa, fokus dia orang. Tapi mereka ialah kumpulan yang lebih kepada ada kesan kerohanian ataupun kesufian yang kuat. Jadi dia bertemu dengan macam-macam. Suasana di kawasan benua India yang dipenuhi dengan macam-macam agama tu menyebabkan dia telah tumbuh dengan membaca berbagai-bagai orang kata apa, bahan-bahan agama. Sehingga dia telah tulis satu buku nama dia Adi Ghran, dan buku ni dipegang oleh orang-orang Sikh hari ini. Menurut sebuah kisah yang agak terkenal, ketika Guru Nanak mencapai usia yang menurut tradisi Hindu harus mengikuti upacara upaya nama bagi memberi tanda kesucian, beliau menolak segala upacara itu.
termasuk pakaian sebagai tanda kesucian bagi dirinya. Nanak selalu melawan adat istiadat yang dianggap kolot dalam agama Hindu. Okay. Upaya nama ni kalau kita tengok dalam agama Hindu, dalam agama Kristian macam baptis. Lebih kurang. Kena mandi di Sungai Gangga. Kena mandi di Sungai Gangga. Lepas tu adalah beberapa mantra yang akan dibaca oleh sami dia orang. Lepas tu dia orang akan calik beberapa garisan di dahi dia orang. Kita dah sebut sebelum ni dalam agama Hindu, iaitu tilak yang ada di dahi. Orang-orang Hindu ni, dia melambangkan dia punya aliran Hindu dia orang. Ada yang 3 lain, ada yang tak ada lain, ada yang bermacam-macam. Itu ialah istilah kita mazhab. Mazhab yang ada dalam agama dia orang. Tapi dia menolak benda tu. Okay. Apa lagi yang dia sebut sini? Sehingga pada umur 9 tahun ketika beliau hendak dikalungkan benang keagamaan pada lehernya dalam upacara Yajno Payitam, upacara mengalungkan leher. Okay. Upacara mengalungkan di leher dengan kalungan bunga ni, saya nak sebut sikit. Okay. Orang bincang, boleh ataupun tidak. Ni orang-orang yang orang politik lah biasa terlibat dengan benda ni. Dia pergi kat kawasan Hindu mana-mana, tiba-tiba Hindu pun kalungan bunga di leher dia. Okay. Dia ada dua upacara ataupun dua simbolik. Satu simbolik ialah tarhib. Tarhib ni maknanya greeting orang tu, sambut. Yang kedua ialah upacara yang berbentuk keagamaan. Adapun yang berlaku ni, kalau lawatan apa-apa semua, dia lebih kepada orang kata apa, sambut tetamu saja. Okay. Tapi kalau melibatkan bacaan mantra, kalau tuan-tuan nak tengok upacara Yajno Payitam ni, tuan-tuan boleh buka YouTube, tuan-tuan type Ayah Pin dengan Hindu, tuan jumpa. Itulah Yajno Payitam yang berlaku di kuil di Batu Kif. Yang mana kita tengok Ayah Pin dikalungkan, lepas tu diletak kaki dia dalam talam air, diminum air kaki dia, sebab Ayah Pin itu adalah pelambangan kepada dewa. Sebab Ayah Pin dah cerita panjang kat dia orang. Dia orang pun kira percaya lah. Maknanya Ayah Pin tu menepati beberapa syarat yang dipersetujui oleh sami-sami di Malaysia, dia boleh jadi dewa. Macam kita selalu sebut sebenarnya, Ayah Pin ni dia ada kehebatan, dia menyesatkan orang yang dah sesat, lagi sesat daripada asal. Asal kawan tu sesat dah, kawan tu dah sembah patung, sesat dah pun. Mari dia bagi sesat lagi. Dia kata patung tu aku dulu. Jadi 2 kali sesat. Jadi orang yang macam ni dianggap sebagai tokoh dalam agama dia orang, lalu dibuat upacara keagamaan, dibaca mantra apa semua, dan dibuat upacara nama dia Yajno Payitam. Iaitu upacara mengangkat orang tu ada esen ataupun ada intipati dewa dalam diri dia. Dan kita dah sebut sebelum ni, kepercayaan seperti ni dia mari pada mana? Dia berasal daripada kepercayaan Parsi pada zaman tamadun Mesopotamia dulu. Sebab tu kita akan tengok manusia zaman tu, zaman Mesopotamia sebelum dia masuk ke dalam Hindu ni, dia ada satu zaman yang dia orang sebut manusia separa dewa. Bukan manusia tu dewa, cuma manusia tu sikap dia dengan suka dia pada benda-benda agama tu seakan-akan dia ni dewa. Lalu dia dimuliakan. Dan dalam agama Hindu memang dia open. Dewa ni tidak semestinya orang. Dewa boleh jadi dalam bentuk jelmaan binatang. Sebab tu kita akan tengok ada beberapa kuil di India, mereka muliakan beruk ataupun monyet, sebab itu jelmaan dewa. Diberi makan monyet tu seronok, dah orang bagi makan banyak. Lepas tu dia panggil geng dia sampai penuh satu kuil. Jadi itu ialah benda-benda yang diterima dalam agama mereka. Yang macam ni pun akan dilakukan upacara Yajno Payitam, iaitu dia akan dimuliakan dengan kalungan bunga dan apa-apa semua itulah. Okay. Beliau menolak dengan tegas dan meminta penjelasan tentang kegunaan benang kalungan tersebut. Selepas dijelaskan oleh pendeta keluarganya bahawa benang itu ataupun kalungan itu ialah lambang agama Hindu, sekiranya tanpa benang itu seseorang Hindu daripada kasta tinggi boleh kehilangan hak-hak kekastaannya. Selepas mendengarnya, beliau semakin keras menolak upacara tersebut. Disitulah bermula sifat memberontaknya terhadap agama Hindu, seperti Mahavira dan Buddha. Sebelum ni kita dah bahas agama Buddha. Mahavira ataupun Gautama Buddha tu dia keluar daripada dia tu datang daripada keluarga raja Hindu yang besar, dengan sebab
tak puas hati dengan sistem kasta ni. Jadi benda yang sama berlaku kepada Guru Nanak ni. Okay. Beliau menentang sistem kasta dalam agama Hindu. Guru Nanak telah menghabiskan sisa-sisa hidupnya di Kartapu, iaitu tempat kelompok besar orang selalu hadir bagi mendengarkan beliau berpidato. Setiap orang yang mendengar pidatonya selalu terpesona dengan keilmuannya dan kepribadiannya yang luar biasa. Guru Nanak meninggal dunia pada 22 September 1539 ketika mana usianya 70 tahun. Suatu perselisihan dan pertengkaran sudah terjadi antara penganut Hindu dan umat Islam. Masing-masing menuntut bahawa mereka yang berhak mengurus jenazah Guru Nanak sesuai dengan ajaran yang dianutnya. Jadi bila mana dia mati pada bulan 9 tahun 1539 ni, berlaku pertelingkahan antara Hindu dan juga orang kata apa, dan juga Islam. Sebab nak pastikan dia ni agama mana. Okay. Kita tengok apa yang disebut sini. Penganut Hindu mengatakan Nanak adalah orang yang beragama Hindu kerana beliau sudah dilahirkan di rumah dan keluarga Hindu. Sementara umat Islam mengatakan Nanak adalah seorang Muslim kerana Nanak percaya pada syahadah Islam dan sudah melaksanakan rukun Islam yang kelima, iaitu haji. Pertengkaran itu berakhir dengan sendirinya. Ini kerana sewaktu mereka membuka penutup jenazah Nanak, mereka terkejut kerana dalamnya tidak ada mayat Nanak. Menurut sebahagian laporan mengatakan terdapat kelopak bunga dan bunga tersebut dibahagikan kepada kedua-dua penganut agama tersebut. Penganut Hindu membakar bunga tersebut sempena pemakaman dalam agama mereka, dan penganut Islam pula dikatakan menanam bunga itu sesuai dengan pengebumian seorang Muslim. Okay. Jadi ini ialah antara bab yang masih lagi dalam pertelingkahan ahli sejarah. Dikatakan mayat dia tu orang kata apa, ditukar dengan bunga. Okay. Sebab tu ada dakwaan mengatakan Guru Nanak ni kubur dia berada di mana? Di Iraq, negara Iraq. Kawasan kubur Muslim. Tapi itu dakwaan je lah. Itu ialah dakwaan. Dia cerita ni, orang kata apa, dia masih lagi berlegar dengan sebab dia keluar daripada mulut orang yang mengagungkan dia. Jadi macam-macam cerita orang boleh buat. Macam-macam cerita orang boleh buat. Macam cerita Mak Kilau, dah mati kena tikam, akhirnya kafan mayat, buka balik, rupa-rupanya batang pisang. Dia lari ke lain. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, kerajaan kita dah habiskan duit banyak untuk pastikan Mak Kilau, adakah ia real Mak Kilau. Saya tak ingat tahun berapa, cuma dakwaan yang berlaku di Kuantan pada waktu tu, Jalan Peramu, yang dia guna nama dia Mak Siam pada waktu tu. Cuma nak beritahunya, cerita tu datang dari sebab orang nampak dia hebat. Orang nampak dia hebat. Dan benda-benda seperti ni tak akan dapat ditolak bagi tokoh-tokoh yang hebat. Cerita-cerita yang pelik selalu akan dijadikan sulaman kepada riwayat hidup kepada tokoh-tokoh ni bagi menampakkan kehebatan dia. Okay. Perbahasan seterusnya, Muslimkah Guru Nanak itu? Okay. Terdapat seorang pengikut utama Guru Nanak yang bernama Bhai Mardana. Ini antara pengikut utama dia. Bhai Mardana adalah seorang Muslim. Dikatakan beliau bersama dengan Guru Nanak sudah merantau jauh ke tanah Arab dan juga sudah sampai ke Makkah. Di Makkah, Guru Nanak sudah mengerjakan haji seperti mana umat Islam mengerjakan haji. Guru Nanak turut menziarahi kota suci umat Islam yang kedua, iaitu Madinah, dijangka antara tahun 1510 hinggalah 1520 Masihi. Dan Guru Nanak pada waktu itu telah melakukan ibadah haji. Ini dakwaan, dan ini ialah datang daripada orang kanan dia yang bernama Bhai Mardana ni, dan dikatakan Bhai Mardana ni Muslim. Mungkin timbul penghujahan yang mengatakan beliau tidak mengerjakan haji berdasarkan larangan bukan Muslim, tidak dibenarkan memasuki tanah haram Makkah. Sebenarnya terdapat ramai juga bukan Muslim yang memasuki Makkah, terutamanya golongan orientalis. Malah ada antara mereka yang turut mengerjakan haji. Jadi dia sebut sini, dakwaan kalau nak kata Guru Nanak tu dia Muslim dengan sebab dia pernah pergi haji, ada sebahagian ahli sejarah mengatakan tak boleh. Sebab ada juga orang-orang daripada kalangan orientalis barat yang berpura-pura masuk Islam. Mereka pun pergi mengerjakan haji. Kalau kita tengok dia datang ke sini berbagai nama lah. Antaranya Joseph Pitts pada tahun 1663 hingga 1735, Sir Richard Burton dan orientalis terkenal di Indonesia dengan orang kata apa,
nama-nama ni ialah nama orang-orang yang non-Muslim tapi dia masuk ke Mekah dan dia mengerjakan haji. Pada waktu ni pun kalau kita tengok kerajaan orang kata apa, Arab Saudi pun dia orang kata apa, masih lagi belum kuat lagi pada waktu tu. Jadi tidak ada pengawasan yang khusus macam zaman sekarang ni. Sebab tu ada perbahasan para ulama sebut boleh ataupun tidak orang kafir masuk ke tanah haram. Okay. Dia sebenarnya orang kafir dilarang masuk beribadah ataupun masuk ke kawasan tanah haram tu ialah berdasarkan penguasaan kerajaan di situ. Dia tak adalah kepercayaan kalau orang kafir masuk dia jadi mati tiba-tiba kena sambar petir, tak ada. Tak ada kena-mengena. Sebab tuan-tuan kena tahu, menara jam Arab Saudi tu, mereka bentuk dia datang daripada Jerman. Cuma dia punya pasang siap tu daripada engineer Malaysia. Okay. Cuma yang Jerman tu marilah ke kawasan Masjidil Haram tu dan tengok kat mana peta dia. Tak jadi apa pun kawan tu, tak cair ke, tak muntah darah ke, tak jadi apa pun. Okay. Jadi kepercayaan itu tak benar. Cuma dari segi penguasaan, bila mana benda tu dah orang kata apa, dah diketatkan oleh kerajaan Arab Saudi, maka dia tak benar kalau orang kafir masuk. Ya, sebab dia dah berkuasa, dia dah ada sistem. Tambah pula zaman ni lah zaman terbuka. Zaman orang nak rentas negara, orang tak perlu hollow pasport macam kita sekarang ni. Sebab tu kalau tengok peringkat awal sekitar tahun 1600, 1700 dan 1800 ni, orang Melayu yang pergi buat haji pada waktu tu, dia orang akan pergi dan sebahagian dia orang akan tinggal sana. Sehingga membentuk komuniti Muslim Nusantara di sana. Sebab tu kita akan tengok di Mekah, di kawasan Jabal Ajiyat, kawasan-kawasan dekat Masjidil Haram ni, kita akan tengok nama-nama kampung ialah nama kampung Melayu. Kita akan tengok ada masjid, nama masjid Burma, orang Burma di situ. Maknanya dia orang dah masuk ke Arab Saudi waktu belum Arab Saudi buat sistem kewarganegaraan dia orang lagi. Cuma sekarang ni dia orang dah tidak duduk dengan sebab orang kata apa, pembesaran Masjidil Haram, dan selain pada tu dia orang dikenakan cukai yang agak tinggi kalau nak duduk dan kekal, dan dia orang perlu buat orang kata apa, buat hubungan dengan beberapa kabilah yang kuat untuk memastikan dia orang tu dapat duduk di Mekah. Cuma orang-orang yang ada keistimewaan tertentu lah yang akan dapat duduk situ dengan sebab dia ada pencapaian. Contohnya Timbalan Rektor Universiti Islam Madinah hari ini, nama dia Dr. Mahmud Al-Qadahi. Dia orang Kedah tapi tak boleh cakap Melayu dah. Okay. Dia memang lahir di sana, beranak di sana, family di sana. Okay. Dia tu memang warga negara dengan sebab pencapaian dia dapat. Selain pada tu ialah Dr. Anis Tahir. Dr. Anis Tahir ni orang Indonesia, mengajar dalam Masjid Nabi. Tapi dia tak mengajar Indonesia, dia mengajar bahasa Arab. Tapi muka dia muka Indonesia. Tapi dia tu warga negara Saudi lah. Dia pensyarah di Universiti Islam Madinah. Ini ialah orang-orang yang dah lama, keluarga dia dah lama. Macam sekarang ni kita nak masuk menetap tidak semudah macam zaman dululah. Dengan sebab peraturan-peraturan yang diletakkan oleh kerajaan sekarang. Okay. Jadi pada zaman tu kemungkinan guru Nanak ni masuk dengan sebab tidak ada penguasaan. Okay. Jadi kalau hanya berdalilkan dia pergi haji, dia join upacara haji, nak kata dia Muslim, benda tu masih lagi belum kuat. Okay. Maka tidak hairanlah sekiranya guru Nanak juga mengerjakan haji, memandangkan perwatakan dan pemakaian juga seperti seorang Muslim. Sebab kalau kita tengok, memang orang-orang daripada benua India ni dia punya corak pemakaian dia orang ialah sama macam orang Arab. Cuma orang Arab dia pakai jubah, orang India ni, terutamanya belah Punjab ke Pakistan, Lahore apa semua ni, dia orang pakai kurta panjang dengan seluar. Okay. Dan dia orang pun pakai serban. Kalau tuan-tuan tengok yang di India, tuan-tuan pergi di Uttar Pradesh. Uttar Pradesh ni ada kawasan Hindu totok. Selain daripada kawasan Syiah yang ramai. Dia ada satu kawasan di Uttar Pradesh ni, kawasan Hindu tu, dia panggil golongan Nehru. Nehru ni lah, kalau tuan-tuan tengok sekali imbas dengan pakai kurta putih, serban pula letak atas bahu, pakai songkok baldu, kita akan nampak dia Muslim. Tapi dia Hindu. Dari segi pakaian tu Muslim. Kalau dia masuk masjid, kita tak larang dia keluar. Dengan sebab nampak dia macam Muslim. Itu ialah pakaian. Sebab tu kalau tengok guru Nanak, dia masuk dan dia berserban apa-apa semua. Itu memungkinkan orang akan tengok dia dan orang akan bersangka orang tu sebagai Muslim. Tambah pula muka perwatakan orang India dengan orang Arab ni dia tak jauh sangat.
Dengan sebab orang Arab Saudi, dia orang ni orang Arab Teluk. Arab Teluk ni muka dia orang taklah cerah sangat. Maknanya muka dekat unsur dia dengan Pakistan ataupun orang ni. Beza dengan orang Arab belah Jordan ataupun orang Arab belah kata apa? Maghribi apa semua ni, dia orang dah ada percampuran dengan Rom ataupun orang Mak Saleh apa semua. Jadi muka dia orang nampak beza yang ketara. Muka wajah Eropah ataupun Banu Asfar punya muka. Okey. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya hanya kerana mengatakan dia pernah pergi haji, nak kata dia Muslim, tak kuat lagi lah. Tak kuat lagi. Okay. Tidak sedikit juga umat Islam yang mengatakan Guru Nanak menganut agama Islam, malah mengatakan beliau ialah seorang yang beraliran Sufism. Maknanya dia ni ahli sufi. Memandangkan akidah Guru Nanak juga mengakui bahawa Tuhan itu satu. Beliau juga menolak segala penyembahan berhala. Nilai akidah ini adalah hasil daripada kefahaman monoteism yang diajarkan oleh Islam. Dalam tulisan Nanak, kitab Adighran ada menyebut Job Japoji Mul Mantra. Ayat tersebut maksud dia ialah hanya ada Allah Tuhan yang Maha Esa. Ini yang ditulis dalam kitab dia. Dalam kitab dia Adighran tu. Jadi daripada tulisan dia ni, orang mengatakan dia tu ialah seorang Muslim. Tapi dia tidak kuat lah. Begitu juga beliau percaya bahawa Tuhan yang Esa itu tidak nampak kewujudannya itu. Sebab tu kalau kita tengok, kita pergi ke Gurdwara. Gurdwara ni tempat ibadah dia orang. Di Perlis ni pun ada. Tengah Bandar Kangak tu. Dia tidak ada, agama Sikh ni dia tidak ada patung. Tidak ada. Melainkan gambar Guru Nanak tu je lah. Tidak ada macam agama Hindu orang kata apa, diwujudkan patung, tidak ada. Melainkan dia ada tulisan dalam lakaran tertentu sahaja. Okey. Beliau juga percaya bahawa Tuhan yang Esa itu tidak nampak kewujudannya. Ia disebut sebagai Ek Onkar, yang bermaksud Tuhan yang satu yang tidak dapat digambarkan. Sedangkan Tuhan yang nampak kewujudannya itu disebut sebagai Onkar. Onkar ni maksudnya ada gambar. Ek Onkar ni tidak ada gambar. Berpandukan kepada akidah itulah ada dakwaan yang mengatakan beliau seorang Muslim. Sebenarnya hujah sebegitu tidak cukup bagi mengatakan beliau seorang Muslim. Perlu dilihat kepada ajaran dan fahamannya secara menyeluruh. Antara ajaran Guru Nanak, beliau membawa idea pantheism. Ajaran pantheism adalah fahaman yang mempercayai kepada nilai-nilai ketuhanan berada pada makhluk. Ataupun dalam istilah sufi dia panggil hulul. Tuhan ni dia boleh menyatu dengan kita. Ini sufi yang melampau. Ini seperti mana yang disebut sebagai wahdatul wujud. Okay. Ajaran ini diperkenalkan dalam agama Hindu. Malah Guru Nanak juga percaya kepada reinkarnasi ataupun samsara. Reinkarnasi ni maksudnya kalau orang tu jahat, dia akan dijelmakan dalam bentuk manusia yang jahat, ataupun binatang yang bahaya, ataupun binatang buas. Okay. Iaitu kelahiran semula manusia kepada jasad yang lain. Yang ni Syiah pun ada. Sebab tu kalau tengok, ada satu orang tokoh nama dia Ibnu Jauzi. Dia pernah jumpa Syiah yang beriman dengan tanasuh ataupun reinkarnasi ni. Dia tengok Syiah tu tengah menangis sambil cakap dengan kucing. Cakap dengan kucing menangis, cakap dengan kucing menangis. Maka Ibnu Jauzi tanya, apa hal cakap dengan kucing menangis? Dia kata, kucing ni mak aku. Mak aku dah mati dah, dia masuk jadi kucing. Dia pun beritahu dia rindu aku. Sebenarnya dia gila sebenarnya. Sebab tu Ibnu Jauzi kata, kalau kamu lihat orang seperti ni, dia menganut ajaran ni, kalau dia menganut pagi, belum sempat malam, tengah hari dia dah gila lah. Nak sebut pada kita bahawasanya reinkarnasi ialah satu kefahaman yang ada dalam agama Sikh ni. Okay. Kemudian apa lagi yang dia sebut sini? Beliau juga membawa fahaman seperti Hindu dan Buddha, iaitu konsep pengakhiran manusia akan bergabung dengan Tuhan. Ia dikenali sebagai mukhti, maknanya hulul, Tuhan turun bergabung dengan kita. Satu lagi ialah konsep kita akan naik bergabung dengan Tuhan. Dalam Hindu ianya dipanggil sebagai moksha, dalam Buddha ia dipanggil sebagai nirvana. Okay. Fahaman ini tidak ada dalam Islam, tetapi ada dalam agama Hindu. Guru Nanak juga pernah berkhutbah, kata-katanya yang masyhur, naham Hindu, na Musalman, yang bermaksud bukan aku ini bukan umat Hindu dan juga bukan umat Islam. Dia sendiri dah nafikan. Okay. Kata-kata ini memberi isyarat bahawa beliau sendiri memiliki ajaran khusus yang tidak memihak kepada Hindu sepenuhnya dan juga kepada Islam sepenuhnya. Cuma kalau tengok
dalam agama Sikh ni dia gabungkan antara kebudayaan orang-orang Islam dan juga kebudayaan orang Hindu. Sebab tu kita akan tengok pakaian orang-orang Sikh. Serban ni dia ambil daripada Sufi, dia ambil daripada Mevlavi yang dia belajar tu, yang dia belajar bahasa Parsi dan Arab. Sebab tu kalau tengok orang-orang yang agama Sikh ni, dia ada satu kepercayaan, dia tak akan buka rambut dia pada mana-mana orang asing, lelaki. Dia tak akan buka. Daripada kecil lagi, daripada dia orang ni kecil lagi, dia orang akan disanggul. Sebab tu kita akan tengok yang jenis ada satu kat depan tu, daripada sekolah rendah, kecil lagi. Dia tak pakai serban yang besar lagi. Sebab rambut tak panjang juga tu. Cuma dia ikat kecil je. Itu ialah orang kata apa? Permulaan kepada nak simpan rambut panjang. Lepas tu dia akan besarkan dia punya serban itu lah. Dan ia menjadi identiti bagi orang Sikh ataupun orang-orang berfahaman ni lah. Okay. Dan dia orang tak boleh buka rambut dia orang tak boleh buka. Dan tengok cara dia pakai serban tu pun ialah unsur-unsur kesufian yang jelas. Sebab kau tengok dia ada tingkat-tingkat dia tersendiri pada lipatan serban dia tu. Jadi nak sebut pada kita, itu gabungan Sufi dan juga Hindu. Selain daripada tu kau tengok Sikh yang ada di Malaysia ni, dia tak setulen Sikh yang ada di Punjab sekarang. Kalau kita tengok di Punjab ni ataupun di Punjabi ni, orang-orang Punjab ni, dia orang agama yang beragama Sikh ni, dia orang selalu membawa senjata. Sehingga kerajaan India benarkan golongan ini bawa senjata pergi ke mana-mana. Pedang dia orang akan bawa selalu. Ataupun orang kata apa, senjata-senjata kecil, pisau belati kecil tu dia orang akan bawa selalu. Jadi itu antara orang kata apa, dia punya kepercayaan dia orang. Okay. Dan dia orang berpegang dengan benda tu. Semua orang Sikh ni dia ada. Tapi dah ada Sikh yang orang kata apa, yang tak berpegang dengan pakai serban ni. Kalau tuan-tuan nak cam di Malaysia ni, dia akan ada gelaran Sing lah di belakang. Karam Sing Walia tak pakai serban dah. Sejak dia jadi wartawan sampai di pencen pun tak ada pakai serban, kita tengok. Okey. Cuma nak sebut kita, ada yang masih pakai dan mereka ni cukup jaga pemakaian. Sebab tu kalau tengok waktu dia orang naik kapal terbang ke apa semua, dia orang tak akan diminta buka serban tu. Sebab orang dah tahu dah syiar dia orang. Tapi kalau Islam pakai memang kena buka lah. Itu double standard lah. Sebab serban dia orang tu kalau buka, bila pula dia orang boleh belik tak tahu lah. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya double standard lah. Sebab dia orang, mungkin dia orang ni agama yang tidak dikaitkan. Dari segi dia orang simpan jambang dan juga misai apa-apa semua. Inilah syiar bagi agama Sikh tu sendiri. Okay. Sebab tu kalau tengok ulama-ulama hadis di India, dia orang jarang menggunakan serban yang jenis lilit tu. Ulama hadis di India, tujuan dia apa? Tidak mahu menyerupai Sikh. Di Malaysia ni tak ramai lah. Okay. Cuma di India, ulama sana dia lebih prefer pakai kupiah je. Pakai lebay lah, kita tak pakai. Ataupun pakai songkok biasa. Songkok Nehru pun dia tak pakai. Tapi songkok yang tidak melambangkan Hindu ataupun serban yang tak melambangkan kepada Sikh. Dan kau tengok ulama-ulama hadis sana, dia jaga ini, image ni. Terutamanya yang beraliran ahli hadis lah. Dia orang pun tak pakai serban lilit sebab di sana aliran tarekat Tijani ataupun Berelvi pakai serban. Okay. Jadi nak sebut pada kita, itu ialah antara fake ulama sana. Dia tidak pakai. Tujuan dia untuk menyelisihi agama-agama lain yang ada di sana yang tak betul, yang bukan Islam. Okey. Sekiranya dilihat kepada ajarannya, beliau bukanlah seorang Muslim dan juga bukan seorang Hindu. Beliau seperti memiliki misi dalam menjadikan kesatuan atas nama agama antara penganut agama Hindu dan Islam. Seperti mana dalam sejarah merakamkan, beliau memiliki guru-guru dalam kalangan Muslim dan Hindu. Beliau juga memiliki pendamping dalam kalangan Muslim dan Hindu. Beliau berbeza pandangan. Beliau berasa perbezaan ini tidak dapat menyatukan antara masyarakat Islam dan Hindu. Dia macam Islam yang ada di Champa tu lah. Yang mana Raja Champa ni, Porom yang beragama Buddha ni, dia tengok tegang antara Brahmanis dan juga Islam. Melayu Champa yang Hindu dengan Melayu Champa yang Islam. Akhirnya dia buat Islam versi Champa tu. Yang kita boleh tengok dalam dokumentari apa-apa semua tu lah. Maknanya
Dia orang pun semayang, dalam masa yang sama dia orang besarkan forum tu sendiri. Okay. Jadi ini antara bentuk orang kata apa? Pluralism agama. Macam yang dibuat oleh Nanak. Sebab kalau tengok Raja Porom Campa tu pun, dia pergi belajar sampai ke Kelantan dan akhirnya dia kahwin dengan kerabat di Raja Kelantan dan tukar nama jadi nama Nik Mustafa. Sebab tu kita tengok ini di Kelantan ada nama tempat Pengkalan Cepa. Itu ialah tempat asal masuknya orang-orang Melayu Campa. Tapi Melayu Campa yang ada di Malaysia ni kebanyakannya Melayu Islam lah. Islam yang betul. Yang duk buat mi Campa apa semua. Sini tak pasti ada tak. Cuma nak beritahu kepada kita, itu ialah Islam lah. Maknanya betul. Dia orang tu ahli sunnah berfahaman mazhab macam kita ni lah. Okay. Seterusnya, apa lagi yang disebut sini? Beliau berasa perbezaan ini tidak dapat menyatukan antara masyarakat Islam dan Hindu. Maka beliau bertindak bagi melakukan sinskritis, iaitu percampuran antara agama Hindu dan juga Islam. Hasil daripada percampuran ajaran kedua-dua agama ini, beliau menamakan ajaran dia dengan Sikh. Perkataan Sikh itu berasal daripada perkataan Sisha, bukan Sisha Argila yang orang duk isap tu. Sisha bahasa dia orang, bahasa Punjab dia orang, yang bermaksud murid atau pengikut. Okay. Agama pengikut Guru Nanak yang terdiri daripada penganut Hindu dan juga Muslim. Okay. Lepas tu dia ada satu lagi perbahasan yang terakhir, wujudnya agama Sikh. Perkembangan doktrin agama Sikh tidak berakhir pada hari kematiannya. Maknanya bila mana mati Guru Nanak tu, dia tak stop situ je. Okay. Selepas kematian Guru Nanak, agama Sikh mengalami perjalanan sejarah yang cenderung kepada ajaran Hindu berbanding Islam. Maknanya pembawakan lebih kepada Hindu. Bersamaan dengan perjalanan waktu yang dilalui oleh orang-orang Sikh yang menyebut diri mereka sebagai pengikut setia Guru Nanak, mereka mulai dekat kepada Hinduism dan sebaliknya mereka asing daripada Islam. Hal ini dilihat kepada 3 faktor utama. Kenapa lepas pada Guru Nanak mati ni, kecenderungan kepada Hindu lebih jelas. Okay. Yang pertama disebut, selepas Nanak meninggal dunia, banyak pengikut Nanak menghimpunkan ahli mereka dalam satu golongan ataupun kumpulan tersendiri. Meskipun Guru Nanak tidak secara terang-terangan menyatakan beliau sudah membawa agama baru dan tidak membentuk satu masyarakat terpisah daripada penganut agama-agama lain. Maknanya pembawakan daripada pengikut yang dah terpesong daripada pembawakan guru asal. Yang kedua, kebanyakan daripada pengikut agama Sikh berasal daripada penganut agama Hindu dan masih mengikuti ajaran dan praktik keagamaan yang lama. Majoriti pengikut Sikh Guru Nanak ni ialah dia orang bekas Hindu. Jadi dia orang terkesan dengan Hindu tu. Yang ketiga, konflik-konflik politik antara penganut Sikh dengan penguasa kerajaan Mogul ataupun Mughal membuatkan mereka benci kepada Islam dan umat Islam pada umumnya mereka itu tak suka. Sebab tu kalau tengok cerita sejarah kerajaan Islam di India ni banyak yang diputar belik. Nak bagi nampak kerajaan dinasti Mogul ni lah kerajaan Islam yang kata apa, yang korup, yang jahat. Sebab tu sejarah kita tak menolaklah kerajaan Mogul ni dia lama, 500 tahun lebih dia punya pemerintahan. Okay. Kita tak menolak ada di akhir-akhir sebelum jatuhnya Mogul ni, mereka ialah raja yang tak elok perangai dia ataupun tamak, suka pada kemewahan. Antaranya Shah Jahan. Shah Jahan ni kalau tengok yang duk buat orang kata apa, Taj Mahal tu dia ada kaitan dengan Taj Mahal. Saya pernah pergi sampai di Taj Mahal ni. Kita duk ingat Taj Mahal tu ialah masjid. Sebenarnya dia bukan masjid. Dia kubur kepada isteri Shah Jahan yang bernama Mumtaz Mahal. Sebenarnya binaan-binaan ni, mahal ni ialah maksud dia istana. Di Kashmir pun ada, tapi nama dia Pari Mahal. Pari Mahal ni lebih kepada taman. Tempat raja-raja Islam ni yang dinasti Mogul ni dia orang bercuti. Dia macam raja-raja belah utara kita ni, zaman Kesultanan Melayu yang lama, Sultan Kedah apa semua ni, dia ada tempat peranginan di Krabi belah-belah Thai mana ni. Dia jadikan itu tempat peranginan dia orang. Okey. Jadi dia jadikan dia mewah, memang sangat mewah. Okey. Jadi bila mana Mumtaz tu ialah orang kata apa, isteri ketiga dia, kalau saya tak silap. Mumtaz ni dia kahwin dengan Mumtaz, dia dapat anak. Jadi dia sayang Mumtaz berbanding yang lain-lain.
Cuma dia ni korupsi lah. Bila mana mati Mumtaz ni, dia macam over sangat. Dia sanggup habiskan duit kerajaan untuk buat cantik kubur Mumtaz tu. Sebab tu kalau tengok Taj Mahal ni, dia punya binaan tu, dia punya kata apa, marmar tu diambil di kawasan yang jauh daripada Agra tu, iaitu nama je Rajasthan. Rajasthan ni antara tempat penghasilan marmar yang terbaik di dunia ni. Jadi dibawa dan diusung, lepas tu diambil satu orang pereka bentuk tu, dikatakan pereka tu daripada Parsi ataupun Turki. Saya ingat-ingat lupa itulah dia punya penerangan tu dulu. Bila mana siap, ini sejarah ni ahli sejarah masih lagi tak kata apa, tak sebut yang pastinya macam ni. Bila mana siap, ada dua pandangan. Yang pertama, dia bunuh yang buat Taj Mahal tu. Okay. Yang kedua kata dia tak bunuh, tapi dia potong ibu jari supaya kawan tu tak boleh lagi pegang pen untuk lukis lagi. Dan dia dikatakan dia bunuh sebahagian besar yang duk buat bangunan tu, sebab tak nak bagi ada yang lagi cantik. Okay. Dan kalau kita pergi ke Taj Mahal ni, dia ada sungai belakang Taj Mahal tu. Belah sana tu, belah seberang sungai belah sana tu, dia ada tapak macam orang angkat konkrit baru nak buat bangunan. Tapak tu dibuat oleh Mumtaz, dibuat oleh Shah Jahan ni lah. Dia agak untuk jadikan itu kubur dia. Okay. Yang tu dia nak bagi nama apa saya tak ingat. Mumtaz Mahal ni maksudnya ialah Istana Putih maksud dia. Taj Mahal ni maksudnya ialah Istana Putih. Okay. Jadi yang belakang tu ialah istana warna hitam pula yang nak buat. Tapi itu kubur dia. Okay. Tapi belum sempat dia buat, akhirnya dia serahkan, dia dah tua, dia serahkan pemerintahan tu kepada anak dia yang penjarakan dia, anak dia yang dakwa dia dengan sebab guna duit rakyat. Okay. Kita beri lalu azan tu.
Okay, kita sambung sikit je lagi. Okay. Jadi 3 sebab kenapa agama Sikh ni dia lebih cenderung kepada Hindu. Yang pertama, majoriti pengikut Guru Nanak ni ialah Hindu. Yang kedua ialah kata apa? Pengikut mereka ni telah buat perhimpunan dan perhimpunan tu dia setuju cenderung kepada Hindu. Dan yang ketiga, kebencian mereka kepada orang Islam, khususnya raja-raja daripada dinasti Mughal ataupun Mogul tu. Okay. Seterusnya, agama Sikh juga dikembangkan oleh pengikutnya selepas pada kematian Guru Nanak ni. Okay. Dan terdapat 10 orang guru termasuk Guru Nanak yang dibesarkan dan dianggap tokoh bagi penganut agama Sikh ni. Okay. Saya bacalah nama-nama dia. Yang pertama, of course lah Guru Nanak ni. Yang kedua, Guru Anggar. Yang ketiga, Amar Das. Yang keempat, Ram Das. Yang kelima, Arjun. Yang keenam, Har Gobind. Yang ketujuh, Har Rai. Yang kelapan, Hari Krishan. Yang kesembilan, Tegh Bahadur. Dan yang kesepuluh, Govind Singh. Govind Singh ni tahun 1708. 10 orang tu tak wajib hafal pun, tak perlu nak berkenan bubuh nama cucu ke anak ke. Okey. Dia inilah guru kepada geng-geng Sikh lah. Jadi dia, dan setiap orang ni dia ada kecenderungan dia orang. Okey. Cuma agama Sikh ni dia tidak ada mazhab macam agama-agama lain. Macam Islam dia ada kata apa, teologi isu menyebabkan keluar kumpulan-kumpulan yang banyak. Sama juga dengan Syiah dan lain-lain. Okey. Cuma agama Sikh ni apa yang dia orang bawa sampai ke hari ni ialah intellectual Sufism. Itu yang dia orang bawa. Dia orang akan lebih banyak kepada tafakur. Dia orang punya ibadah kadang-kadang menyerupai macam orang Islam, ada macam sujud sikit, ada macam Hindu pun ada. Okay. Tapi point dia ialah dia lebih kepada kerohanian dalaman dan percaya hidup kita ni ialah hidup macam mana nak mendekatkan diri dengan Tuhan sehingga Tuhan menyatu dengan kita. Jadi dia tidak ada orang kata apa satu silibus yang khusus, melainkan dia orang berpegang dengan buku yang ditulis oleh Guru Nanak tu lah. Okay. Jadi itulah berkenaan dengan agama Sikh ni. Dia tak banyak sangat dan dia banyak, dia bermula di Punjab, di kawasan Punjab lah. Okay. Dan dia antara agama yang tak ramai dia punya orang kata apa penganut. Tapi dia ramai sikit lah daripada agama sebelum ni yang kita bincang, iaitu agama Sabian ataupun Sabiin tu. Okay. Dan insya-Allah minggu depan kita akan masuk yang seterusnya. Yang seterusnya ialah agama Bahai. Ini yang terakhir perbahasan kita dalam bab agama-agama. Lepas pada tu kita akan sentuh sikit konflik yang menyebabkan agama-agama ini keluar daripada landasan yang benar ataupun dia ada biasan dengan agama Islam. Okay. Jadi setakat tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.